Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salatu wa atammat taslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaifa halukum jami'an? Allahumma akrimna bittaqwa وجملنا بالعافية وجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. قال ما شاء الله هذا كل sebentar ya. اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عما إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. الحمدلله رب العالمين. Khabar semua ya. Kaifa akhbarukum jami'an? Masya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Helmi Ismail cikgu apa khabar? Muhammad Ikramullah Izu Jolobu Amirul Amin, masya-Allah. Ashraf Khalid Huzaini Tahir Ashraf Khalid, masya-Allah. Apa khabar semua ya? Jadi saya sebelum kita mula bicara, saya suka sentuh lah sikit kenaan dengan perkara baru lah kiranya yang diviralkan heboh tentang membaca Fatihah di belakang imam. Jadi dalam video tu difokuskan kepada hadis sahih lah hadis tu. Hadis man kana lahu al-imam man kana lahu imamun faqira'atul imam lahu qira'ah. Siapa yang berimam, maka bacaan imam tu jadi bacaan dia. Hadis tu hadis sahih lah. Kemudian hadis itulah jadi modal untuk cuba untuk komen ataupun, kalau saya kira bukan komen tu, condemn amalan orang Melayu kita lah katanya. Kita kan baca Fatihah juga belakang imam di sembahyang, sama ada sembahyang sirriyah, sembahyang siang ataupun sembahyang jahriyah, sembahyang malam kan. Dia condemn pakai hadis tu. Jadi kita nak bicara banyak apa. Perbincangan itu kalau nak dibincang secara lebih detail memang kena masuk dalam kelas lah. Jadi hadis itu sebenarnya walaupun sahih, walaupun katanya riwayat Bukhari, tapi saya nak tanya jugalah, kalau riwayat Bukhari pun dalam kitab Bukhari yang mana? Itu satu soalan juga sebenarnya. Dalam kitab Bukhari yang mana? Dan kenapa Imam Bukhari sendiri pun mengarang satu kitab khas berkenaan dengan berkenaan hadis itulah. Itu karang Imam Bukhari sendiri satu kitab lama. Imam Bukhari sendiri karang kitab satu kitab khas berkenaan tajuk tentang hadis itulah. Khairul Khilaf. Khairul Khilaf nama kitab tu. Kalau tak silap saya lah. Nanti saya cek balik sebenarnya. Memang nama dia kitab Khairul Khilaf. Dan Imam Bukhari kritik hadis itu. Mengatakan hadis itu tidak diambil amalkan oleh Ahlul Hijaz, Ahlul Iraq dan Ahlul Ilmu. Bukan Ahlul Hadis, Ahlul Ilmi. Tak beramal hadis itu kerana irsalnya dan inqita'nya hadis itu. Jadi dalam video itu sendiri
Saya tengok dia tak ada pula komen ke sebut ke hadis, satu hadis lagi yang masyhur, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, melainkan dengan sedikit kritik dia mengatakan dia tafsir makna hadis itu tak sempurna. La salata tu dia kata tak sempurna. Sebenarnya makna yang lebih rajih di sisi kita lah, mazhab kita, la salata mana la sihhatus salah, tak sah sembahyang. Tak sah sembahyang. Kuat hadis tu. Hadis tu tak ada kritik. Hadis yang disebut tadi, itu hadis yang awal-awal tadi kan, itu hadis mursal. Saya kira Albani sendiri pun dalam setengah video dia, saya tengok je video Albani, tapi sekadar tengok lah untuk buat kajian kan. Jadi video dia Albani kata hadis itu pun walaupun sahih, tapi sahih yang dikatakan sahih li ghairihi, bukan sahih li zatih. Bukan sahih li zatihi, sahih li ghairihi, kerana ada masalah dalam musnad, dalam isnad dia. Kalau dia jadi sahih pun kerana ada banyak sokongan-sokongan bimajmu'ati turuqiha, bimajmu'ah turuqiha. Itu sebab dia. Jadi fuqaha kita, mazhab kita yang itu bukan tak guna hadis itu, guna juga, tapi diihtimalkan pada ketika sembahyang dalam sembahyang berjemaah dalam masalah masbuk. Dalam masalah masbuk pakailah hadis itu. Adapun kalau tidak masbuk, kena baca, tetap baca walaupun sembahyang sir, walaupun sembahyang jahar. Sebenarnya masalah ni dah selesai dibahas kan. Saya nak syorkan pada kita semualah, kalau nak mendalami, cuba baca buku yang dikarang oleh Kiai Sirajuddin Abbas. Nama buku itu 40 Masalah Agama. Saya rasa perbincangan beliau tuntas berkenaan masalah membaca Fatihah di belakang imam ni. Wajib hukumnya berdasarkan hadis-hadis sahih semua. Hadis-hadis sahih semua. Jangan keliru dan jangan curiga lagi dengan amalan-amalan yang kita beramal. Memang sebenarnya kita mengikut mazhab yang mu'tabar. Masya-Allah. Masya-Allah tuan. Masya-Allah, tengok apa kawan-kawan kita kata. Nur Syuhada Amir, Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, Ustaz Alif MRSM, kawan baik kita, tahniah. Masya-Allah Ustaz, doa hukum. Apa lagi Tengok Hafizul Syafi'i, Ashraf Khalid. Kalau ada apa-apa yang boleh kita bincangkan pada hari ini, kalau tak ada, saya nak cakap lah. Ini masalah sementara saudara-saudara kita, kawan-kawan kita tulis itu kan, saya nak cerita je lah. Berkenaan dengan sekarang pun kita berpuasa dah seminggu dah tak. Jadi dah suku lah puasa, jadi eloklah kita mula memerhatikan kelebihan Lailatul Qadar. Kerana kalau mengikut ijtihad imam-imam besar, seperti mana satu ijtihad yang tercatat di dalam syarah, di dalam kitab tafsir Al-Kabir karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi berkenaan dengan tafsir surah Al-Qadar kan, surah Al-Qadar. Maka dalam huraian di situ dicatatkan sedikit dialog di antara Sayyidina Umar dengan Ibn Abbas. Jadi berkenaan dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bila? Maka Sayyidina Umar memandang kepada Ibn Abbas. Sayyidina Ibn Abbas ni memang ulama kalangan sahabat lah, mufassir kan. Jadi kata Sayyidina Umar, kata dalam riwayat itu, Ghus ya Ghawwas. Ghus ya Ghawwas. Selamlah olehmu, wahai penyelam. Maksudnya selam dengan ilmu, dengan maknawi lah. Kerana tafsir itu adalah yang menafsirkan kalam-kalam Al-Quran itu dengan makna. Baik. Kemudian katanya Ibn Abbas menerangkan situ, mengatakan lebih kurang yang saya ingatlah,
Sesungguhnya Allah SWT itu kasih kepada perkara yang witir. Witir itu maksud yang ganjil. Dan di kalangan perkara witir yang paling dikasih Allah ialah 7. 7, nombor 7 kan. Satu witir juga. 3 pun witir. Tapi 7 terlebih Allah kasih. Kemudian Ibn Abbas pun buat satu, melanjutkan lagi kalam dia kan. Pandangan dia. Jadi oleh kerana itu 7 tu perkara sangat penting, azim. Maka langit pun 7, bumi pun 7. Bumi 7 ni Ibn Abbas. 7 petala bumi itu Ibn Abbas, daripada Ibn Abbas. Langit pun 7, bumi pun 7. Syurga pun 7 lapis, neraka 7. Lepas tu nafsu pun 7. Jadi 7 belaka. Surat Al-Fatihah pun 7 ayatnya. 7 tu penting. Bila dia buat kiraan di situ, maka keputusannya ialah 27. Itu dalam tafsir tu lah. Jadi maknanya, maka diberat sangkakan menurut ijtihad Ibn Abbas, malam 27 itu diharapkan. Terlebih diharapkan malam Lailatul Qadar. Tapi kita nak beribadat ni, nak nunggu malam 27, jangan malam 27 baru nak bersungguh. Kena bersungguh pada awal. Pada sekarang lah sedikit demi sedikit sampai kepada malam 27. Dan kalau menurut imam-imam ni masing-masing. Kiraan Imam Ghazali, kiraan Imam Syafi'i, semua adalah saya kira dalam Matla'ul Badrin kita jawi kita pun ada. Boleh tengok saya. Okey. Baik, Muhammad sekian. Masya-Allah. Oh ya Ustaz Nasir, saya nak tanya, insya-Allah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam ya Ustaz. Kaifa haluk? Saya nak tanya tentang mengamalkan hadis dhaif. Sebab ada di kalangan setengah golongan selalu menuduh mengapa selalu menyebarkan hadis dhaif dan meninggalkan hadis sahih. Itu satu tuduhan yang tak sepatutnya lah, tak selayaknya diucapkan oleh ahli ilm. Kalau orang tu yang berilmu, dia tak ada cakap itu. Jadi melebihkan hadis dhaif daripada hadis sahih ni tak berlaku di kalangan amalan ahli ilmu. Semua ada ahli tafsir ke, semua ada bina-bina, semua ilmu tak ada. Yang boleh buat gitu orang jahil je. Cumanya mungkin tak faham kot. Tak faham. Kalau dia jumpa hadis dhaif, tapi sebenarnya lah aliran yang dianuti oleh mereka yang berkempen untuk highlightkan hadis dhaif ni, jangan buat, jangan amal hadis maudhu' ni, jangan hadis dhaif, jangan langsung. Ini satu aliran fahaman yang perlu dikaji semula dan diteliti, dan saya syorkan kerajaan kena bertindak lah, faham. Kerajaan kena ambil satu tindakan lah. JAKIM kena buat kajian. Sebab sebenarnya mana ada satu kita kata satu kenyataan, bukti yang betul-betul kalau dikaji, meninggalkan hadis dhaif dengan beramal hadis sahih, meninggalkan hadis sahih dengan sebab beramal hadis dhaif, tak berlaku sebenarnya. Cuma sangkaan saja begitu, sangkaan. Lagi pula hadis-hadis dhaif ni ijma', boleh diamalkan dia fi fadailil amal. Ijma' hadis dhaif ni. Jadi ulama-ulama hadis, muhaddisin ke, ataupun ulama-ulama ahli sufi yang mereka tu pun alim, mereka pun alim, fuqaha. Sebab zaman dulu, selain daripada seseorang tu alim di bidang ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu syariah, ilmu yang lain tu, mereka juga adalah sufi. Tu orang dulu. Jadi kalau Ibnu Abdul Bar, salah satu contohlah, Ibnu Abdul Bar ni pakar dalam ilmu hadis. Kan dia ada mengarang kitab supaya macam Ibnu Salah lah. Jadi di samping itu beliau juga alim dalam bidang ilmu lain. Beliau mengatakan dalam satu kitab, beliau mengatakan ahadisul fadail la tahtaj fiha ila man yuhtajju bihi. Ahadisul fadail, hadis berkenaan dengan fadilat, kelebihan amal itu, la tahtaj, tidak berhajat,
lah fiha padanya, pada hadis-hadis yang begitu, ila man yuhtajju bihi, kepada seseorang, pada mereka yang diberhujahkan dengannya. Jadi maksudnya kalau sekadar nak beramal hadis-hadis sahih tu, kalau sekadar beramal hadis-hadis dhaif tu kan tak perlulah dipastikan perawi dia tu satu orang yang betul-betul thiqah, yang adil, yang dhabit, supaya syarat seperti hadis sahih, tak perlu. Ataupun supaya seperti syarat-syarat hadis hasan, tak. Siapa yang kata tu? Pakar hadis yang kata. Ada satu lagi kaedah yang sangat menarik yang saya memang selalu sampai hari ini saya fikir. Sehingga dikatakan dalam satu kaedah itu, disebut oleh setengah-setengah daripada banyak ulama, ramai ulama lah. Jadi mereka mengatakan wa qiyasuhu annahu tashihun lahu aidan indahum. Wa qiyasuhu, dan qiyasnya annahu, bahawasanya tashihun lahu aidan indahum. Dia nak faham macam mana maksudnya sini, kalau kita berjumpa dengan satu orang pentasih hadis, dia tu memang pakar hadis lah, ilmu hadis zaman dulu lah, ni cerita orang zaman dulu. Kalau sekiranya dia meriwayatkan satu hadis itu, yang di dalam perawi yang diriwayatkan situ terdapat perawi yang dhaif, maknanya dia sudah mengiktiraf hadis itu. Ini satu kaedah yang saya kira sangat menarik, yang patut dibuat kajian. Saya ingat banyak ustaz-ustaz kita mungkin dia bukan baca dalam mustalah tu, kita sangka baiklah semua mengaji belaka kita mustalah tu. Tapi yang macam itu, benda-benda orang kata buah sepele tu kan. Jadi kalau perkara itu tak diperhatikan, kaedah yang saya sebut tadi tak diperhatikan, itu menyebabkan mungkinlah setengah-setengah daripada orang yang mengaku dia pakar hadis, dia condemn habis semua hadis-hadis dhaif yang ada dalam kitab fiqh, dalam kitab tasawuf, dalam kitab apa juga kitab. Ini masalah ya Ustaz. Ini cadangan lah. Kalau tak setuju boleh connect. Boleh bagi tahu saya balik. Kita boleh bincang. Okey, Muhammad Hamka, apa khabar? Hamka di Singapura, apa khabar? Ada Singapura, insyaAllah. Masya Allah. Tabarakallah. Besok balik JB. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga sihat, selamat ya. Walafiat. Sehingga kepada kesudahan insyaAllah. Amin. Muhammad Rahim, ketika berpuasa, kalau kita sibuk selepas qada hajat, cebok, bukan sibuk ya. Cebok selepas qada hajat, kan kita kena korek sedikit di lubang dubur dengan jari untuk membersihkan dubur kita. Soalannya, batal ke puasa kita? Ini dia tak boleh korek terlalu dalam lah. Kalau nak korek tu macam ni, kita kena teran dulu sehingga dia panggil masrabah. Istilah dalam kitab fiqh disebut masrabah. Masrabah ni kerut tu. Kerut tu yang dianggap sebagai anggota zahir. Sebab bila kita berdiri, selepas kita buang qada hajat, buang yang besar, kita berdiri, kerut dia masuk ke dalam. Jadi zahir nampaknya sebagai anggota dalam, tapi sebenarnya dia anggota luar. Kerut tu dianggap sebagai hukum luaran. Kena sampaikan air kan, kalau ketika mandi janabah dan sebagainya. Jadi cara kalau kita masuk korek itu sebenarnya bukan penaan korek. Murad yang kata setengah guru mengatakan wajib korek itu bukan murad yang mesti korek dengan jari, bukan. Maksudnya sampaikan air. Hal tu sendiri. Yang wajibnya hal menyampaikan air kepada bahagian yang dianggap dihukumkan sebagai bahagian luaran. Jadi cara yang betul sebenarnya kalau kita ke bulan puasa, tak bahas lah. Kita teran dia sampai dia terkeluar dan sampai ke air, tak apalah. Tapi kalau tak boleh juga, ikut qadar adat. Kerana adat tu muhakkamatun, adat tu dihukum. Kalau kebiasaannya sebelum puasa kita dah ukur dah, biasanya kita rasa bahagian kerut tu kan, mana hak lembut-lembut dalam tu dalam. Tapi yang mana berkerut sebenarnya kita tahu, kita punya kan. Jadi yang mana kasar-kasar tu luar. Jadi kita kalau dalam satu ruas begitu tu, biasanya masih lagi di sekitar kerut tu sendiri lah. Kedut-kedut tu kan. Dan kulit yang kedut-kedut tu. Itu tak apalah. Jadi kalau masa bulan puasa, kalau kita korek pun, kita nak kata jolok-jolok lah, tak apalah. Maaf sikit bahasa kasar kan.
Jolok-jolok air sekadar satu ruas, masih keluar tak batas puasa. Tak ada. Jadi faham maksud saya? Yang keliru lagi lah. Okey, Abu Aiman Al-Banjari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Aiman. Semoga sihat, amin wa alfi amin. Allahumma jammilna bil afiyah. Mohon Syekh beri pencerahan, adakah solat zuhur mendapat pahala Jumaat dan PKP kerana Jumaat diganti dengan zuhur atas asbab wabak. Yalah, kerana darurat. Kerana uzur itu kaum tamat tu, kebanyakan fuqaha semua setuju mazhab kita. Jadi kalau satu orang uzur dikiaskan pada masa seorang yang mulazamah yang sentiasa adat datang berjemaah, tapi hari itu dia uzur tak boleh pergi jemaah, dia dapat pahala jemaah, dapat pahala jemaah. Imam Subuki dan sebagainya lah. Boleh, saya kira itu boleh tengok dalam mana-mana kita kata fiqh kita ada. Jadi kalau ada sebab, insya-Allah hasil, insya-Allah. Yang penting kita ada kecintaan tu kan, ada ruh tu, nak sembahyang, nak berjemaah, nak sembahyang Jumaat. Megat Syafiqullah, apa khabar Ustaz Megat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, dimurahkan rezeki, amin. Amin ya Ustaz. Minta Ustaz Muhammad Hamka, minta Ustaz bagi ringkasan asnaf yang layak terima zakat. Boleh Ustaz, 8 je. 8 yang pentingnya fakir dan miskin. Ibnu Sabil, fakir, miskin, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil maksudnya musafir yang putus belanja lah. Itu yang keempatnya mu'allaf, yang dijinakkan hati, orang-orang yang baru masuk Islam. Yang kelimanya itu amil yang dilantik oleh sultan. Tapi amil itu amil yang bertauliah. Jadi saya nasihatkan para amil ni sebenarnya zahir ibarah yang kita fiqah kita, mestilah amil-amil pemungut zakat ni yang dilantik oleh sultan, oleh raja, oleh majlis agama lah. Jangan kita sendiri buat kumpulan kita sendiri lantik amil. Yang itu dikhawatiri tak sahah. Jadi cara selamatnya yang kalau kumpulan-kumpulan ni kita anggap sebagai wakalah menyampaikan zakat, itu tak apalah juga, bukan amil. Kena amil ni yang jelasnya memang kena dilantik oleh waliul amri. Siapa waliul amri? Itu soalan dia. Kemudian seterusnya lagi situ sabilillah. Sabilillah ni al-ghuzzah. Zahirnya tafsiran makna fi sabilillah itu, bahagian sabilillah itu adalah ahli askar-askar tentera yang berperang dengan tidak makan gaji. Tidak ada senarai gaji dia di senarai, dia dikatakan sebagai istilah dalam fiqh dan kitab fiqh, dikatakan tidak ada tersenarai nama dia dalam diwan diwan murtazaqah, maksudnya tak ada gaji ya, sukarela. Itu cerita askar zaman dulu lah. Jadi mereka itu diberi bahagian zakat. Kemudian ada tafsiran yang kedua, itu diluaskan makna sabilillah itu oleh kaum Thani, pendapat yang kedua. Muqabil muktamad lah. Muktamad mazhab kita kena bagi kepada askar. Yang selain daripada itu, mazhab kita juga, iaitu boleh diluaskan maknanya dengan makna yang am, yang lebih luas, iaitu seperti segala masalah yang ammah. Yang kaul ini juga dinukilkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dan tafsir beliau melalui daripada yang dinukilkan daripada Imam Al-Qaffal. Imam Al-Qaffal menukilkan daripada sebahagian daripada ashab Syafi'i. Jadi nak kata bukan langsung tak ada dalam yang mengatakan boleh diumumkan bahagian sabilillah tu, saya rasa tak apa nak betul. Sebenarnya ada juga, tapi pendapat tu dianggap sebagai lemah, tidak muktamad lah. Mungkin boleh digunakan pakai oleh pemerintah dalam keadaan-keadaan tertentu untuk mengumumkan bahagian zakat fi sabilillah tu dengan lebih umum. Dan ada dalam kitab fatwa bagi Syekh Ismail Zain, boleh tengok di sana kitab beliau tu ada. Saya rasa memang ada hal tu. Saya cari hari tu ada kitab tu, saya download tapi tak jumpa bahagian tu. Tapi memang ada lah. Cukup dah 8. Tak cukup cari kan dalam Quran tu. Muhammad Hamka Hafiz. Tengok. Okey, Muhammad Syakir. Apakah amalan terbaik bulan Ramadan? Bulan Ramadan ni
bulan ibadat, dengan sembahyangnya, dengan berzikirnya, dengan bersedekahnya, dengan berdoanya, dengan baca Qurannya, membaca selawatnya, dengan hadisnya. Itu ibadah khususi. Dia tak suka ibadat-ibadat waktu lain. Baik. Kemudian Muhammad Ibrahim, alhamdulillah dapat bersama. Alhamdulillah. Apa khabar ya Ustaz Al-Hafiz? Baik. Azizi Ali, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mufti dan Menteri Agama kata tidak batal untuk ujian saringan COVID di dalam hidung dan tekak dalam bulan Ramadan waktu siang. Apa tu? Pula itu mufti. Mufti kata. Itu mufti. Kenapa lah? Dia kata tak batal. Jadi kita yang cermat kita kata batal lah. Dalam mazhab kita Syafi'i, muhtamadnya batal semua. Batal semua tu, batal. Okey, Syafiq Mat Sa'ad. Assalamualaikum Ustaz. Semoga sihat. Maafkan saya Ustaz. Saya ingin bertanya bagaimana seorang penuntut ilmu agama ingin menambah perkataan Arab. Adakah dengan memperbanyakkan pengajian kitab? Pengajian kitab atau menghafalkan perkataan Arab, atau ada cara yang mujarab dalam membanyakkan perkataan Arab supaya kita membaca kitab Arab kita dapat memahami dengan baik. Soalannya hendak menambah perkataan Arab, vocabulary, mufradat, menghafal lah. Cara hafalan yang kalau sekadar kita saudara kita Syafiq tujuan untuk boleh bercakap, banyaklah bergaulkan dengan syekh-syekh, tapi jangan bergaul dengan ami, orang Arab, bahasa Arab tu. Bergaul dengan para masyayikh, ustaz yang datang daripada luar, daripada negara Arab yang berhijrah ke negeri kita, berkawan sahabat dengan mereka, cepat kita boleh cakap. Tapi kalau ingin mendalami ilmu agama, itu lain. Itu kena banyak menumpukan kepada hafalan-hafalan dan pengajian-pengajian berkitab bahasa Arab. Lebih-lebihnya yang sangat penting menumpukan ilmu-ilmu alat dengan nahunya, sarafnya, mantiknya, balaghahnya, badi'nya, sebagainya, ilmu makulatnya. Itu wajib. Mula-mula ni nahu saraf dulu lah. Jadi buat dua-dua lah. Tapi kalau sekadar kita menumpukan untuk boleh bercakap, saya rasa memang jadi dengan kita meninggalkan ilmu-ilmu alat Arabiah yang ilmu alat Arabiah yang seperti yang saya sebut tadi, jadi takut-takut jadi macam menebang pokok balak itu dengan hanya menggunakan pisau potong sayur, menggunakan pisau potong janggut. Masalah, tak cukup alat tu kan. Kena buat semualah. Itu atas ijtihad masing-masing. Baik. Zizi Ali, apa pandangan Ustaz? Oh, yang tadi ya. Pandangan saya batal. Tak, saya tak ada pandangan. Ini mazhab muhtamad. Batal. Jadi kalau berkenaan dengan kerajaan ni, fatwa-fatwa kerajaan, kita tu dianggap mudarat kalau sekiranya kita menyanggah fatwa-fatwa kerajaan. Mudarat, baru dia baca bersalah. Jadi itu perkara tu bukan dia suruh kita jolok, dia suruh kita pilih kan. Tapi kalau ketika darurat macam itu, mazhab kita pun mengatakan sekiranya kalau sekiranya batal sekalipun puasa kita boleh mengqadaknya kita tak berdosa kerana arahan kerajaan. Macam itu je lah saya boleh cakap. Muhammad Rahim, kalau seorang wanita kematian suami
Bila dia nak kahwin wajib kena izin wali ke? Oh, itu janda kan. Janda walinya adalah diri dia sendiri. Keizinan diri dia bukan keizinan wali. Keizinan diri dia. Dia mengizinkan wali untuk mengkahwinkan diri. Wali untuk mengkahwinkan diri dia. Itu kedudukan dia, itu Zizi Ali. Baik, Ulia Safwan. Cumanya dalam prosedur perkahwinan, undang perkahwin kita di negara kita ikut prosedur biasa lah. Ulia Safwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin insyaAllah. Muhammad Rahim. Kalau seorang wanita kematian suami, bila dia nak kahwin, okey, saya dah jawab tadi lah. Ini ada majlis mesyuarat tingkap ni. Orang sufi bila dia rasa sampai kepada hadratillah, maka didakwanya wakil Tuhan. Kerana dia dilahangkan terus dari Allah katanya. Bolehkah berguru dengan dia? Dan bolehkah kita membenarkan dakwaannya? Jangan ikutlah. Jangan ikutlah gitu. Jadi wakil Tuhan pula. Amir Muhammad. Assalamualaikum Syekh. Saya nak bertanya. Di dalam masalah fiqh orang awam wajib bertaklid. Tetapi dalam masalah akidah wajib ada dalil. Kenapa beza Syekh? Akidah dia katakan kena makrifah. Berdalil dalam akidah diistilahkan sebagai makrifah. Dan orang yang belajar dalam akidah tu dikatakan orang yang arif. Sebab dalam akidah haram bertaklid. Dalam akidah haram. Kita sendiri kena mengkaji dalil tentang tauhid. Kalau tak mengkaji dalil, tak belajar dalil, tak mengkaji dalil dalam kenaan akidah, berdosa lah. Adapun dalam masalah fiqh, orang awam wajib bertaklid. Haram berijtihad kerana mereka tidak mempunyai keahlian, tak cukup ahli. Jadi bertaklid pada fiqh tak berdosa, bahkan wajib bagi orang awam. Bertaklid pada akidah berdosa pada semua peringkat. Hafizuddin Syafi'i. Mohon Ustaz huraikan sedikit persoalan dalam kitab Furu' Masail ini. Soalannya, adakah puasa Ramadan 29 hari sama pada pahalanya? Masya Allah. Ada panggilan ya, sebentar. Cahaya Keinsafan. Assalamualaikum. Banyak soalan. Boleh beri pencerahan mengenai kenyataan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala malu mengazab hambanya yang sama nama dengan nama Rasulnya seperti Muhammad. Minta maaf, saya tak jumpa kenyataannya begitu. Said Al-Zaidi Puat, ada Maulana kata Allah di Arash, dalam kitab banyak tulis di atas Arash. Betul ke Ustaz? Maulana mana tu? Ada Maulana kata Allah di Arash dalam kitab banyak tulis di atas Arash. Betul ke Ustaz?
Kalau banyak tulis pun dalam Quran pun ada firman Allah Ta'ala yang begitu. Tapi kita kena faham lah. Maksud di atas aras itu, maksudnya ialah istaula. Menguasai dan merintah. Kena tahu. Alim syarah tingkah, apa hukum nikah misyar? Ini ada yang kata boleh. Baguslah. Atas redha. Itu masalah mas kahwin itu sendiri tidak mencederakan sahnya akad nikah. Tak cederakan sahnya akad nikah. Jadi kalau ada khilaf pun di sudut cedera tidak, itu maksudnya bagus tidak ialah. Jadi kalau ada keadaan sesuai, elok setengah-setengah tempat diamalkan nikah yang begitu. Muhammad Syakir, apa pandangan Ustaz nikah online? Saya dah jawab pada kali pertama dibuat live ini. Ada lagi video Facebook untuk tampil. Saya ingat saudara Muhammad Syakir boleh semak sana lah. Itu kira pendirian saya lah. Baik, Rozi lain sangkut-sangkut. Yes. Masya Allah. Ada soalan lagi yang lain-lain? Kalau tak